Oh, dahsyat. Lain daripada apa yang kita tengok online. Jadi yang lain tu itu special, istimewa di studio Jalan Kapal. Terima kasih Wabi Fahmi Fazil. Dan sebelah Wabi Fahmi yang bahagia Datuk Seri Kamal Ahmed, pengerusi tetap veteran UMNO dan juga merupakan mantan ketua pengarang kumpulan Karang Kraft. Datuk dah jadi panelis panelis setia untuk Borak Dahsyat. Ni kali ke? Ini kali ketiga saya bersama. Cuma hari ini saya diapit oleh dua orang yang Muhammad. Belah kanan saya yang Muhammad, belah kiri saya yang Muhammad. Tapi tu kira macam hint ke macam mana? Ya? Itu bukan hint lah. Tak, saya tidak berniat langsung nak jadi Muhammad. Terima kasih Datuk Seri Kamal Ahmed dan yang terakhir yang berhormat Datuk Abdullah Sani Abdul Hamid, Ahli Parlimen Kapar merangkap Ahli Majlis Pimpinan Pusat Keadilan. Apa khabar Abi? Alhamdulillah. Okey Okey. Keadaan sekarang. Sekarang keadaan Gerak kerja di kawasan seperti mana yang telah dipaparkan di Facebook saya, itu yang saya lakukan. Saban hari saya turun untuk memberikan sumbangan dan juga bantuan kepada rakyat yang terpalit dengan COVID-19. Terima kasih Habib. Jadi untuk kita bicara soal tajuk yang berkait tentang apa yang sering diperdebatkan, kita tidak akan dapat lari daripada kita bercerita soal sosok yang akan memimpin dua buah gabungan terbesar. Kalau kita lihat dua parti terbesar di Malaysia, pertama iaitu Parti UMNO. Ya, Parti UMNO merupakan parti mempunyai asas dan juga merupakan parti yang besar. Yang keduanya Parti Keadilan Rakyat, juga merupakan parti yang besar yang mempunyai sejarah liku-liku perjuangan yang sangat dahsyat. Jadi hari ini kita bicara soal sosok yang memimpin kedua-dua buah parti ni. Saya kira saya lebih minat untuk mulakan dengan Datuk Seri Kamal Ahmed. Berkenaan Datuk Seri merupakan tokoh yang rapat juga dengan kedua-dua pimpinan ini. Mengenali karakter mereka, pembawaan mereka. Bukan baru hari ini tetapi berpuluh tahun dulu. Dan saya nak tanya Datuk, yalah kalau orang bercerita soal kita letak tepi dululah soal kerjasama dan sebagainya. Apa yang Datuk lihat persamaan atau pertemuan yang membuatkan kedua-dua tokoh ini dilihat hampir sama? Ya, sebab hari ini terima kasih saudara Umar, bahawa hari ini kita semua tahu bahawa perjuangan UMNO adalah perjuangan rakyat. Itu jelas tuntas. Perjuangan UMNO adalah perjuangan rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Dan kita juga melihat bahawa perjuangan daripada Parti Keadilan juga untuk rakyat. Keadilan menyuarakan soal reformasinya ataupun islah. Dan UMNO juga tak ketinggalan, tambah-tambah lagi apabila hari ini UMNO dipimpin oleh presidennya, iaitu Yang Berhormat Dr. Sri Zahid Hamidi, yang satu ketika dahulu waktu UMNO Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi timbalan presiden, Datuk Zahid jadi sebagai ketua pemuda, mereka sealiran pemikiran yang waktu itu menggemengkan suara menentang KKN, korupsi, kronisme, nepotisme. Suara itu terus kekal. Suara inilah yang menggegarkan jantung sesetengah pihak yang berada di anjung kuasa, seperti kalau saya nak sebutlah Perdana Menteri waktu itu, dan akhirnya waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim dia lebam matanya dan masuk dalam penjara. Datuk Seri Zahid Hamidi juga adalah ditahan, disimpan dalam tahanan ISA. Dalam keadaan begitu, kedua-dua sosok ini menyuarakan suara against the KKN. Jadi saya melihat ada persamaan, tapi bukanlah mestinya ada kerjasama yang Muhammad Fahmi persamaan perjuangan itu. Jadi asasnya, sebab saya tanya dengan Wabi tadi, Wabi waktu wujudnya keadilan dulu, what's your age? Yang Muhammad kata ni berapa Wabi? 18 tahun. Jadi terlalu cepatnya masa berjalan. Wabi berapa waktu itu? Around 37. Waktu itu saya 37. 37. Jadi itu keadaannya, bahawa kita berjuang untuk rakyat, tiada lain, untuk menentang segala macam meminjam kata Yang Berhormat Datuk Abdullah Sani, itu kita menentang segala kebobrokan dalam kepimpinan. Dan itu jadi saya melihat, terus terang saya katakan bahawa UMNO dengan keadilan dari segi perjuangannya sama. Dia berbeza. Cuma UMNO ni ada ideologinya. Tapi keadilan dituduhkan waktu itu, waktu penubuhan itu adalah untuk memperjuangkan ketidakadilan
yang mereka rasakan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri, Ya. itu yang boleh dikatakan sebagai titik temu antara dua Ada tokoh. pertemuan. Ya. Kalau sering dimainkan sebelum kita masuk tajuk asas, kalau sering dimainkan Datuk Seri Anwar ini terlalu Chinese lah, terlalu pro DAP lah dan sebagainya. Ya. Jadi adakah dari kacamata Datuk Seri melihat begitu? Saya tidak, sebab saya melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim dia rakyat. Rakyat ini bukan kaum. Dan UMNO juga kita ada Parti Barisan Nasional. Jadi ada kesamaan. UMNO ada MCA, ada MIC sebagai rakan perjuangan. Dan keadilan of course lah direct memberships. Kan? Jadi cuma kadang-kadang tu mereka bila direct membership tu adalah masanya melompat-lompat jadi katak dan sebagainya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Datuk Seri Amir. Itu kalau kita bercerita tentang asas perjuangan. Kita sering kali membicarakan soal gerakan, soal parti. Tetapi kita tidak akan dapat lari daripada tokoh yang akan mengetuai gerakan itu seperti mana yang telah dikongsi oleh Datuk Seri Kamal Amir sebentar tadi. Saya nak beralih kepada Wabi Fahmi Fadzil. Kalau kita lihat dengan keadaan mutakhir ni, ialah soal tokoh satu hal. Satu lagi hal yang agak merungsingkan rakyat, yang memberi satu persepsi buruk kepada rakyat, tidak dapat lari dengan keadaan sekarang macam nampak terlalu laris lompat parti. Benda ni berkait kerana ia akan membincangkan soal teruk sangat ke prinsip ahli-ahli parlimen sehingga semudah itu dibeli, bertukar-tukar dan sebagainya. Jadi pertama saya nak lihat, tidakkah YB merasakan ini adalah budaya yang menunjukkan kematangan politik di Malaysia semakin meredup, dan apakah yang YB lihat untuk kita mengelak perkara ni berulang PN2015 ni? Ya. Terima kasih kerana menjemput saya. Saya lihat sebenarnya fenomena lompat-melompat ni, macam Datuk Seri Saifuddin Nasution, dia kata ada beberapa jenis lompatan yang berbeza. Ada yang disebut sebagai lompat katak, ada yang disebut sebagai lompat kijang. Ya. Lompat katak ni hodoh. Ya. Ya. Dia terkangkang dan akhirnya sampai ke situ saja, ya. Katak yang kena panggang nanti. Jadi lompat kijang ni pula cantik, ya, dan lompatannya tepat. Jadi mungkin ada perbezaan dari situ. Tapi yang jelas pasal isu lompat-melompat ni, apa yang berlaku kepada keadilan samalah juga apa yang berlaku kepada UMNO sebelum ni. Ya, kalau kita tengok lepas PRU ke-14, berlaku satu gerakan yang cuba memecah belahkan UMNO, sama seperti apa yang berlaku kepada keadilan. Dan kita nak cakap senangnya, parti mana yang lakukan? Bukan daripada keadilan masuk UMNO. Bukan daripada UMNO masuk keadilan. Tapi yang telah menyerang dua-dua parti ini, yang merosakkan imej demokrasi di negara kita dari segi mengusahakan tindakan lompat-lompat ni, adalah tak lain tak bukan Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Bersatu, ya. Jadi apa nasib UMNO dengan nasib keadilan dari segi itu memang samalah. Dan kalau kita lihat contoh senarai menteri-menteri yang dipilih daripada keadilan dalam pentadbiran bawah Tun Mahathir dulu, bukan senarai parti. Siapa yang dipilih? Langsung las-las semua tu, hampir semua tu lompat. Semua tu telah dididik, telah diasuh, telah dibesarkan menjadi katak-katak. Ya. Dan apa yang berlaku kepada UMNO? Sama juga sekarang ni kita dengar, ya. Mungkin belum sampai ke tahap di mana mereka tiba-tiba melompat masuk ke dalam Bersatu, tapi sebelum ni dah berlaku. Ya. Dan mereka yang lompat dalam Bersatu, kita tengok ada yang jadi menteri, ada yang dikatakan berkait dengan kes 1MDB tapi NFA. Ya, itu berlaku. Jadi bagi saya, tindakan yang membolehkan lompat-melompat ni, dia merosakkan imej demokrasi di mata rakyat. Dia memperkotak-katikkan konsep demokrasi dan peri pentingnya undi dan suara rakyat. Sampai mengakibatkan bila rakyat tengok, jadi meluat tengok tindakan lompat-melompat ni. Dia kata, saya buat apa aku nak pergi mengundi? Aku beratur lama-lama, aku balik ke kampung nak mengundi. Last orang yang aku undi tu jadi macam tu. Jadi kita mesti hentikan. Sebab itulah ramai di kalangan kawan-kawan dalam Pakatan Harapan yang tak setuju ahli-ahli parlimen UMNO masuk Bersatu waktu Pakatan Harapan pemerintah.
bagi kami, biarlah berbeza pandangan, ya, jadi lawan politik, tapi jangan ditekan, jangan dihimpit, jangan diasuh untuk melompat. Jadi biarlah perbezaan itu setakat itu, dan nak bertanding, kita bertanding pada PRU. Kalau kita lihat dari segi, dia sebenarnya malu dengan sejarah apabila kita nak cakap tertubuhnya Perikatan Nasional itu sebab apa. Malu nak bercerita ke anak cucu nanti, berlaku sebab lompat parti, lompat ahli parlimen dan sebagainya. Jadi saya melihat jika selepas PRU nanti akan berlaku situasi macam hari ini ataupun kerjasama yang lain-lain dan sebagainya. Jadi YB melihat sebagai sebuah parti reform yang meletakkan integriti itu di depan, apa asas kerjasama yang sepatutnya kita beri penekanan? Ya, bila kita sebut kerjasama, dia tak bermakna gabungan pra pilihan raya. Contohnya, ya, ada rakan-rakan yang bertanya, oh YB Fahmi dan YB Dolasani malam ni ada forum, ya, dengan wakil daripada UMNO. Ini nak turun ke medan bersama-sama, kan? Orang lama UMNO. Orang lama UMNO tu, kan? Orang kanan kepada Datuk Seri Presiden UMNO, kan? Tak. Dia sebenarnya ada dua perkara yang saya anggap sangat berbeza. Bagi keadilan dan ramai pimpinan Pakatan Harapan, pengkhianatan Sheraton itu bagi kami adalah detik paling hitam bukan sahaja dalam sejarah politik tanah air, tapi juga bagi kami, ya, sebagai pemimpin politik. Maka yang utama adalah untuk kembalikan mandat rakyat kepada tempat yang sepatutnya. Dan di situ kita lihat perbincangan di kalangan ahli-ahli parlimen ada kemungkinan menjurus ke arah itu. Belum lagi sentuh 4 pilihan raya. Dan saya lihat, kalau diteliti kenyataan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, beberapa kali dah disebut, yang diutamakan, yang diusahakan sekarang ni adalah membentuk kerajaan sekarang. Sekarang, ya, bukan pasca pilihan raya, bukan masuk ke dalam pilihan raya, tapi sekarang. Itu adalah mandat yang telah diberikan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim oleh Majlis Presiden Pakatan Harapan untuk berbincang dengan sesiapa sahaja. Jadi orang kadang-kadang lupa, ya, Majlis Presiden telah membuat satu keputusan, Datuk Seri Anwar diberikan mandat, maka usahakan. Selagi mana belum bubar pilihan raya, selagi mana Majlis Presiden Pakatan Harapan yang buat mesyuarat pada petang ini, ya, selagi pendirian Pakatan Harapan tidak berubah, maka teruskan. Setakat ini tidak ada perubahan, maka teruskan. Untuk kita sebut tentang pilihan raya ataupun pasca pilihan raya, bagi saya terlalu awal, ya. Dan saya pun faham, mungkin ramai di kalangan pengundi-pengundi saya di kawasan Lebah Pantai, mereka pun bertanya, "Hey Fahmi, last time we fought, macam mana ni, semua dah, kan." Saya kata, relax, kan. Kita tengok di mana ada persamaan, di mana ada perbezaan, dan kita faham batas-batas, kita faham idealisme masing-masing, kita faham objektif matlamat masing-masing. Dan ada pendirian ataupun prinsip-prinsip pegangan yang tidak boleh kita kompromi. Contohnya, keadilan seperti yang Datuk Seri sebutkan tadi, masih teguh dan keras dalam isu menentang KKN. Ya. Dan kalau kita sebut bahasa sekarang ni, kalau KKN ni mungkin orang otai lah, otai tahu lah. Tapi senang kita sebut, kita anti rasuah. Yes. Ya, kita anti rasuah sebagai contoh. Dan prinsip yang dipegang juga, ramai yang berkata, kita tak nak bekerjasama dengan kluster mahkamah. Kluster mahkamah ni adalah ciptaan JCOM. Jadi saya tak nak mempopularkan JCOM. Kami berdiri di parlimen menentang JCOM. Sebab kami tahu waktu sekarang ni, waktu COVID ni, jangan bagi pada JCOM, bagi pada frontliners. Dan maka ini jadi bahan propaganda. Tapi jadi bagi saya kluster mahkamah tu adalah ciptaan JCOM. Buat apa saya nak lariskan? Jadi bagi saya ada beberapa perkara yang kita ada persamaan, ada perbezaan, ada batas, ada prinsip, ada landasan. Dan sekiranya itu jelas, ya, maka bagi saya tidak berlaku, ya, salah faham. Apa masalah kita? Ada yang kata, dulu keadilan pernah bekerjasama dengan Dr. Mahathir.
sign bagai, buat program dekat Shah Alam, mewar-warkan, tunjuk sign kan. Last apa yang berlaku? 23 Februari Ya. 2020, semua run up. Sebab, dan di situ saya terkesan dengan apa yang disebut oleh Datuk Seri Zahid di Parlimen. Dia kata mesti ada asas kejujuran dan keikhlasan. Yes. Ya. Jadi saya lihat, keadilan dan UMNO, like it or not, dua-dua telah menjadi mangsa. Ya. Mangsa kepada bukan saja kebobrokan, tapi satu pemikiran yang bagi saya hanya untuk pegang kuasa, maka dia mahu melakukan. Jadi begitu. Jadi begitu. Jadi kita akan lawan. Ya. Okey, terima kasih YB Fahmi Fazil. Tadi YB Fahmi sentuh berkenaan ketetapan yang telah diputuskan dalam mesyuarat Majlis Presiden membenarkan pengerusi Pakatan Harapan untuk berbincang dengan mana-mana pihak dalam usaha mengembalikan semula mandat. Makna kata mana-mana pihak lah. Jadi kalau diteliti kebelakangan ini, saya nak bertanya kepada YB Datuk Abdul Sani. Ramai yang bercakap dalam konteks UMNO dan keadilan. Dalam cerita ini, Datuk Seri Anwar kata masih terlalu awal. Semua orang maklum seperti mana kenyataan sidang media baru-baru ini. Jadi kalau kita nak kata dalam konteks masih terlalu awal, kerjasama itu jauh lagi, cerita tu jauh lagi. Jadi perbincangannya bagaimana yang berlaku sekarang? Adakah sekarang ni dah cerita soal kerjasama atau cerita tentang negara, kerjasama untuk membina negara, membetulkan isu Datuk? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Saudara Omar. Meneliti daripada soalan yang diajukan kepada saya tu sudah menjadi satu kerangka utama, terutama sekali bagi ahli-ahli politik yang ada kejujuran untuk menyelamatkan negara, untuk membina semula negara dan untuk memastikan negara tidak diperintah oleh mereka-mereka yang digelar sebagai kelompok pengkhianatan. Nah, ini adalah asas yang perlu kita garap dulu. Dan kemudian baru kita cari persamaan. Perbincangan itu sudah pun berada dalam posisi untuk sama-sama nak menyelamatkan negara. Dalam segi ideologinya, dalam segi ekonominya, pendidikan dan sebagainya. Tetapi apa yang lebih penting waktu ini ialah proses untuk kita menyelamatkan itu memang ada rintangan. Dan saya nak menambah apa yang YB Fahmi cakap tadi itu. Sebenarnya Datuk Seri bukan saja nak menyekat, tetapi kita nak membekukan masalah orang nak mencari harta dalam politik, nak jadi dijual beli dalam politik, nak berdagang dalam politik ni. Kita kena ada satu undang-undang yang membolehkan tiada siapa yang boleh above the law. Kalau kita dapat 2/3 nanti, insya-Allah lah. UMNO kalau bersama-sama kita untuk bergabung dalam mentadbir kerajaan yang baru ni, kita dah ada 2/3. Kita akan buat akta lompat parti. Habis lingkup semua celaka-celaka haram jadah ni, semua tak akan berlaku lagi lompat-melompat. Tak ada lagi kata. Tak ada kata lompat katak ke, lompat kijang ke, lompat kangaroo ke, dah tak ada dah. Yang ada waktu ini ialah kejujuran dalam perjuangan, fokus dalam masa depan negara. Ini yang akan berlaku. Tapi kalau ditanya dengan saya, adakah ini zalim? Ini tidak zalim. Sebab mana ada manusia kata Perdana Menteri sendirilah yang Tan Sri Muhyiddin Yassin tanya diri sendiri, menang di pagar tu tiket siapa? Tiket keadilan. Siapa yang sewa tikar? Kawan yang sewa tikar. Itu pun berlaku pengkhianatan yang tak pernah memikirkan penghargaan orang bagi menang di situ. Dan dia telah menjahanamkan mandat yang telah rakyat berikan. YB, saya percaya YB merupakan pimpinan yang rapat juga dengan orang kata pimpinan atasan memang yang dekat. Jadi mana kata ada perbincangan-perbincangan yang terdengar di kalangan mereka. Dalam konteks ni sejauh mana YB? Mungkin boleh kongsikan perbincangan itu dari saya nampak syuraiat kan sebagainya. pengkhianatan di atas kepimpinan keadilan pada peringkat awal sebelum pilihan raya sudah bermula. Saya sendiri dia sebenarnya di Kuala Langat. Tetapi 13 hari sebelum pengundian dibuat, 13 hari sebelum pengundian dibuat, datang satu gerombolan yang sekarang ni timbalan dulu bekas timbalan presiden keadilan, konon-kononnya lah. Dia kata kalau Dollah Sani duduk di Kuala Langat, kita 15 orang akan sabotaj pilihan raya ni. Apa punya sial. Lepas tu dia hantar saya ke kapal.
Saya tak kisah sebab saya tidak pernah derhaka pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab itu prinsip saya. Bila Presiden kata, Datuk Dollah, you pergi dekat kapal. Saya akur walaupun ada 13 hari. Ini sudah berlaku perancangannya. Dan kumpulan yang bersama waktu itu, semuanya pergi kepada bersatu sekarang. Jadi maknanya, perancangan itu sudah bermula awal. Dan ini dipanggil perancangan celaka. Akhirnya meranapkan mandat rakyat. Nah, ininya berlaku. Dan kalau you tanya dengan saya, perancangan yang dah bermula, episod tu dah bermula sebelum pilihan raya PRU ke-14. Datuk Abdullah Sani sebut tentang pengkhianatan. YB Fahmi Fadzil sebut tentang mangsa kepada politik. Keadilan dan UMNO, kalau dari segi yang kata satu sudutnya, itulah antara persamaan yang dikongsi bersama. Kalau ini terluka, itu pun faham erti luka yang sama. Lebih kurang macam tu. Jadi saya nak tanya Datuk Seri, dalam proses orang kata UMNO, orang punya ahli parlimen ramai dah melompat, keadilan pun sama, itu adalah proses pembersihan katanya. Kalau saya boleh petik seperti mana yang kenyataan baru-baru ini di Melaka yang diungkapkan oleh Presiden UMNO, mengatakan bahawa yang telah dilaporkan oleh berita juga, berhubung 2 orang ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO telah didapati membocorkan maklumat mesyuarat UMNO. Saya kira benda ni satu perkara yang sangat besar untuk parti yang betul-betul menekankan soal struktur, soal formaliti yang begitu ketat. Jadi apakah pengkhianatan dalam UMNO ni masih dalam situasi kritikal, Datuk Seri? Saya berkali-kali menyatakan bahawa dalam UMNO masih ada lagi parasit-parasit yang perlu diselesaikan, perlu diusir keluar. Masih ada lagi. Ya, dalam sebuah rumah yang besar tentu ada. Tapi bermasalah dengan apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Fahmi Fadzil bersama Yang Berhormat Datuk Dollah Datuk Dollah tadi. Saya kena lihat pada punca. Di mana puncanya? Puncanya dari awal lagi berlaku kesongsangan. 3-4 malam saya selalu bercakap. Politik kita hari ini sudah mencapai sebab berada di tahap songsang. Selalu songsang. Arwah nenek saya dulu ni seorang bidang kampung. Dia kalau ada orang mengandung songsang, inilah paling sukar. Kerana waktu dulu tidak ada apa medical ataupun hospital ni, kadang-kadang boleh mengakibatkan kematian. Dan ini songsang dalam demokrasi. Kenapa saya kata songsang? Mereka yang kecil, 13 kursi parlimen saja boleh overrule the majority. Iaitu Parti Keadilan 51 kursi. Ini songsang dari segi aspek politik. Sepatutnya majority rule the minority. The minority pula. Kemudian apabila berlaku langkah Sheraton yang melukakan hati Yang Berhormat Fahmi Fadzil, melukakan hati Dollah Tahir. Kami juga terluka dari awal apabila berlaku lompatan. Dan ini kelangsungan itu berlaku apabila Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Beliau cuma ada 6 kursi. Tapi dia nak rule the majority. The majority is daripada UMNO. The majority datang daripada PAS. Tapi bila nak rule ini berlaku kesongsangan dalam politik. Kesongsangan dalam politik inilah mengakibatkan berlakunya lompat-melompat. Segala-galanya bercelahu. Kerana kalau wanita yang mengandung boleh mengakibatkan kematian. Dan hari ini rakyat yang menderita. Ibu yang menderita, dalam politik ni adalah untuk rakyat. Wabi, don't tell me that you're not going to fight for you punya kawasan, rakyat kawasan you. All out. Datuk begitu juga di kawasan Kapar. Mesti kita akan mempertahankan, berjuang untuk kesejahteraan rakyat. Dan ibunya adalah rakyat. Nah, sekarang ni bila berlaku kesongsangan dalam politik ni, rakyat yang menderita. Ini masalah sebenarnya need to be addressed. Bukan hanya sekadar ini akta lompat dan sebagainya. Tidak boleh ada lagi kita mengizinkan kesongsangan. Jangan ada the minority rule the majority. Ini prinsip ni tak boleh dikhianati. Kalau kita kait dengan apa yang telah dinyatakan oleh Datuk Seri Zahid, Ya. pengkhianatan itu sangat kritikal sekarang. Tak, dia apabila sesuatu Bagaimana? rahsia, apabila perbincangan parti dicerita pada luar, mana itu kritikal lah. Apabila dibincangkan oleh Majlis Presiden, ada Yang Berhormat Fahmi sebagai Ketua Penerangan, Yang Berhormat Datuk Abdullah sebagai Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi. Tiba-tiba ada satu orang cerita, tadi kita bincang tadi lah, nak keronyok Datuk Seri Kamameh. Tentulah ini sebagai rahsia islasi. Sebab tiap-tiap seorang, UMNO ni lain sikit. Saya tak tahulah macam mana berlaku dalam Parti Keadilan. UMNO apabila kamu dipilih sebagai Ahli Majlis Tinggi, sebelum mula mesyuarat, dia ada angkat sumpah.
angkat sumpah menyimpan rahsia. Simpan rahsia. Jadi kalau awal lagi kamu tidak boleh menyimpan rahsia, semalam saya katakan, ini juga katalah kalau kita rule the country, kalau kita dapat ada rezeki memerintah negara, orang macam ini dia jadi menteri, dia akan membocorkan rahsia kabinet, hancur negara. This is other things very serious. Kerana mereka yang berada di majlis tinggi adalah antara pimpinan-pimpinan yang diyakini dari seluruh negara. Bagaimana tiba-tiba Yang Berhormat Fahmi membocorkan rahsia? Sedangkan Yang Berhormat Fahmi ada potensi jadi menteri. Kalau peringkat awal pun kamu dah khianat, peringkat awal kamu gagal untuk memelihara rahsia parti, macam mana kamu nak jaga negara? So ini yang dia katakan oleh si Presiden bahawa serius. So bagi saya sebagai ahli parti, kita boleh wajar dipecat, tapi pimpinan Datuk Seri Zahid dia bukan style begitu, dia bukan diktator. Dia bukan style zaman Dr. Mahathir. Kan? Ini UMNO zaman Datuk Zahid Hamidi, dia musyawarah, dia muzakarah, dia bawa dalam majlis tinggi. Melalui mula-mula sekali biro disiplin, lepas itu bawa biro politik, dari biro politik baru majlis tinggi. Itu proses sampai ke majlis tinggi. Kalau apa yang dibincangkan dia cerita pada orang, ini yang rosaknya. Baru kita bercakap. Saya dengar apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam sidang media. Dia kata, soal berbincang, apa masalahnya saya dengar Wabi Fahmi bincang? Apakah ini merupakan dasar parti? Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim berbincang dengan Tuan Haji Haji Hadi, apakah akan merubah dasar parti keadilan dengan dasar parti PAS? Takkanlah kita bermusuh. Politik ini perlu disantuni. Saya berkali-kali mengatakan, politik is the art of deceiving mankind. Bukan is game of impossible. It's the art. My professor bercakap dengan saya, Kamal, don't forget. Politik is the art of deceiving mankind. You percaturan minda manusia. Macam mana kamu memisahkan antara Wabi Fadil dengan Yang Berhormat Datuk Laksani? Saya duduk tengah-tengah. Maka terpisahlah mereka. It's the art. Jadi terima kasih. Datuk. Di samping itu, selain seni itu, politik juga disebut seni kebarangkalian. Yes. Banyak perkara yang orang tak terfikir boleh berlaku. Tadi Datuk Seri Kamal Ahmed dah bercerita tentang keadaan UMNO sekarang. Sedang fasa pemulihan, namun ada masih saki-baki yang bertindak khianat terhadap parti. Dan ini saya cakap juga, ini juga ada juga betul. dalam keadilan. Soalan tu saya nak tuju sama juga. Ya, sila Wabi Fadil. Kepada Wabi Fahmi Fadzil dengan situasi semasa keadilan. UMNO macam tadi, kita dah berkongsi satu sudut yang sama. UMNO dan Keadilan merupakan parti yang paling banyak dikhianati. Yes. Dua parti anggota parlimennya paling ramai yang melompat. Satu sudut, dia akan memberi satu ketidakyakinan kepada rakyat terhadap kedua-dua parti ini. Dengan keadaan keadilan telah dilanda badai yang begitu dahsyat, adakah YB melihat gelora itu masih kuat ataupun sudah beransur tenang atau bagaimana? Ya, beberapa hari lalu Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pimpinan Keadilan telah minta semua ahli-ahli parlimen, semua pengerusi-pengerusi Majlis Pimpinan Negeri serta menteri-menteri besar dan timbalan ketua menteri untuk hadir bersama dalam satu taklimat. Dan bagi saya kehadiran kesemua pimpinan ini dan juga ahli-ahli parlimen ini adalah satu indikator mereka dimaklumkan pada satu jangka masa yang sangat pendek dan mereka hadir. Komitmen mereka. Komitmen yang mereka tunjukkan bagi saya adalah satu pembuktian terhadap kesetiaan mereka pada perjuangan. Itu yang pertama. Kedua adalah bila kita kumpulkan semua ahli-ahli parlimen ini dan mereka mula bercerita, oh, saya baru dihubungi oleh sekian-sekian. Oh, dia pula baru dihubungi oleh sekian-sekian. Oh, itu yang berlaku kepada kamu. Oh, aku pun kena. Oh, ini nombor telefonnya. Jom kita cuba call. Macam tu kan. Jadi, maka ada satu semangat boleh kata setia kawan dan keterbukaan terhadap pengalaman yang dialami, yang mana selepas itu pimpinan telah menetapkan baik kita akan bertemu dengan Ketua Pesuruhjaya SPRM untuk bincang. Sebab contoh, saya bagi contoh, Yang Berhormat Natrah Ismail, ahli parlimen Sekijang, tak pernah sekalipun dia sebut angka 10 juta. Tiba-tiba itulah yang diulang SPRM, itulah yang diulang 10 juta, 10 juta, 10 juta. Tiba-tiba hari ini NFA sebab tak ada kaitan dengan 10 juta. Memang tak ada kaitan. Dia tak pernah sebut benda tu. Jadi apa yang berlaku? Dan kita tahu apa yang berlaku kepada Dr. Xavier, ya. Juga ya, ada benda-benda yang kita nampak. Dan perkara ini akan dijelaskan ataupun disebut secara terang-terang di antara Datuk Seri Anwar dan juga Datuk Seri Azam, ya.
Ketua Pesuruhjaya SPRM dalam masa terdekat. Jadi biarkan mereka ya berbincang. Tapi saya nak jelaskan, yang berlaku tu sebenarnya macam Dr. Xavier kata dia rasa kecewa terhadap parti. Saya kenal Dr. Xavier ya, walaupun saya masih baru dalam parti, tapi saya pernah diangkut masuk Black Maria bersama Dr. Xavier di Bukit Aman. Ya, bersama-sama dengan Tian Chua dan juga Sibarasa. Sibarasa masih setia ya dengan perjuangan. Kami diangkut sama. Dan selepas pengkhianatan Sheraton, Dr. Xavier ni kemungkinan dia melompat waktu Sheraton tu pun. Kenapa dia tak lompat waktu tu? Dan sepanjang-panjang ya selama-lama kita berada di pihak pembangkang tu, tak pernah sekalipun dia menyatakan rasa kecewa terhadap pimpinan. Dan jadi bagi saya, mungkin ada tekanan-tekanan yang dikenakan terhadap dia. Tapi kalau orang kata kalau tak salah, wah, lompat kan. Itu tu Tuan Badan kena jawab lah. Ya, persepsi itu tak boleh kita nafikan. Ya, kalau kita tengok ya, kalau kita tengok ya, Datuk Sri Zahid berpuluh-puluh charge yang dikenakan. 87 charge. Adakah dia melompat? Tak, dia lawan. Ya, nak kata dia betul ataupun tak, itu terpulang kepada proses mahkamah. Ya. Jadi bagi saya, ramai di kalangan pimpinan telah teruji, telah menghadapi keadaan macam tu. Dan yang saya nak tekankan, mereka tak lari, tapi mereka sama ada diberi umpan ataupun ugutan. Umpan, macam saya ada beberapa teman yang kata mereka dihubungi walaupun mungkin tak disebut secara jelas angka ya yang ingin ditawarkan, tapi ada manfaat ya. Yang Muhammad Natrah kata dia disebut kalau alih sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin dapat manfaat. Apa manfaat tu boleh dijelaskan nanti kan. Dan itu ugutan, itu kalau ikut takrif rasuah ya, itu rasuah, tawaran itu memberi bayangan. Ya, itu pun. Tapi NFA. Sebab bukan 10 juta. Sebab bukan dia sebut pun 10 juta. Jadi dan saya nak khabarkan, saya tahu siapa yang jumpa dengan Yang Berhormat Natrah. Dan individu itu terlibat dalam, kalau tuan-tuan tengok ya, gambar waktu Larry Seng dan Stephen Chong berdiri bersama-sama menyerahkan surat sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin. Saya difahamkan individu itu ada di kalangan dalam gerombolan itu. Ada. Sebelah kiri. Ada. Sebelah. Jadi kita cerah kan, mungkin ramai yang sedang menyaksikan. Pandai-pandai guys boleh tengoklah. tengok dan juga Pandai-pandai kalau diteliti tentang siasatan yang adil dan sebagainya, inilah perkara yang perlu dilihat, perlu disiasat individu itu dulu. Jadi terima kasih kepada Wabi Fahim Fazil. Saya nak beralih kepada Dato' Abdullah Sani, Wabi. Ada berita hari ini, artikel yang dikeluarkan oleh Melimer. Tajuk dia adalah keadilan sekarang dah goyang. Saya nak cerita tentang individu yang paling dibenci, ahli politik yang paling dibenci oleh rakyat Malaysia sekarang, kan? Tetapi akhbar ni mengatakan keadilan sekarang goyang selepas saudara Azmin Ali keluar dan terlibat dalam gerakan menarik ahli-ahli parlimen. Soalan saya ringkas. Pertama, benarkah goyang? Dan juga yang kedua, apakah YB lihat dengan perkara tersebut, gejala tersebut? Goyang, jadah goyang. Lagi tambah kuat keadilan ni. Fahmi boleh bantu saya dalam segi kemasukan ahli baru. Tiap bulan belah ribu. Sejak langkah Sheraton ni, Selaka ni, belah tiap bulan belah ribu orang masuk. Tandanya apa? Saya boleh jelaskan. Betul. Ikut fakta, waktu langkah Sheraton berlaku, kita ada keahlian dalam 900,000. Ya. Hari ini kita ada 1,36,000. Ya. Tunjukkan bahawa sepanjang proses itu ratusan ribu orang masuk parti. Maksudnya apa? Dia orang bersyukur yang bekas Timbalan Presiden itu keluar. Dia tahu itu memang tak boleh pakai. Memang tak boleh pakai. Dan saya anggap dia ni sebagai bukan je pengkhianat, tapi jenayah politik. Dan saya nak beritahu, dalam kekuatan yang ada pada waktu ni, sebab tu saya tak terperanjat bila Indra Mahkota keluar ni, Baratul Razak keluar. Sebab itu pengikut dia yang dikategorikan sebagai
apa nama ni, bernaung di bawah warlord dia. Dia kita pada warlord juga ni. Adakah ini individu-individu yang diangkat sebagai menteri Ya, zaman sebelum telah pun telah diaturkan oleh sebagai sepersen. Bukan parti. Bak kata YB Fahmi, dia betul. Parti cadang orang lain. Dia diambil oleh Mahathir orang lain. Jadi inilah berlaku kerana dia nak memperkukuhkan yang dikatakan the strength of the apa nama ni yang akan menjadi pengkhianat. Itu dah berlaku. Saya dah baca awal pun. Saya dah beritahu dengan presiden dah lama dah. Bos, ini akan berlaku, bos. Ni tak fikir-fikir yang jalan dia tak mau membawa ke arah itu. Tapi sebagai seorang yang ada kepentingan untuk menyelamatkan parti, saya bercakap. Dan saya menyerang masa itu Tun Mahathir, saya menyerang masa itu Gombak, saya menyerang masa itu Tun Daim Zainuddin. Kerana sudah bermula pengkhianatan perancangan itu. Dan saya personally sendiri mengumumkan di Johor. Dan ini yang berlaku. Setelah maklumat saya dapat, saya ada bukti. Tetapi waktu itu buktikan. Tak, itulah cerita dia. Jadi bila berturutan tu berlaku, maka dah berlakulah lakar Sheraton. Jadi saya tak terperanjat. Dan saya kata, na'udzubillah, janganlah berlaku, jangan. Tapi hatinya kata, berlaku. Dia berlawan. Kita doa tak berlaku. Tapi berlaku juga. Kerana Allah nak tunjuk. Ini pengkhianat ni semua ni. Makna kata yang ada dalam keadilan sekarang, ahli-ahli parlimen yang solid. Ya. Begitu. Saya secara jujur. Semua yang ada ahli parlimen ni, yang mana yang baru, yang dia tidak dikenali atas watak-watak yang di mana saya tak maulah riak sangat, watak-watak yang saya telah diuji pada 2009. Jadi diuji 2009. Tetapi ialah waktu itu itu perjuangan. Jadi tak boleh nafikan. Jadi saya nak cerita begini. Yang mereka yang ada dalam kelompok kami ini telah diberikan banyak ujian. Tetapi alhamdulillah setakat hari Selasa yang lalu, YB Fahmi saya yakin jika berlaku 6 orang ke 10 orang, 8 orang ke, itu semua orang utara panggil bedaah. Bedaah ni apa? Penipu. Dan ini penipu ni dia nak buat retorik. Tapi dia terlupa rakyat akan ulang balik apa yang dia cakap. Kita ni cakap dalam politik ni bukan fatwa, tetapi dalam keadaan kita berbicara, orang akan memetik apa yang kita telah lontarkan. Dan dia lontar kau. Lepas ni, what is the name? 1 plus 1, kepala otak kau pada dia. Jadi, apa yang saya nampak ialah, dia cuma nak mainkan sentiment seolah-olah Anwar ni tidak relevan. Dan dia kata, oleh kerana itu kami semua keluar. Kamu semua keluar kerana ada habuan lah. Sebab itu kamu keluar. Dan kamu tidak berkepentingan untuk mengangkat martabat rakyat yang memberikan mandat kepada kita. Termasuk dengan Perdana Menteri sekalipun yang telah khianat. Dia pakai tiket keadilan. Gombak pun pakai tiket keadilan. Apang pun pakai tiket keadilan. Tapi setelah mereka ada kuasa, mereka fikir kuasa itu akan kekal. Terima kasih, Datuk. Kadang-kadang kita bicara soal siapa yang lebih punya kuasa. Tapi kita kadang-kadang terlupa yang jauh lagi berkuasa adalah rakyat yang buat keputusan. Setuju. Jadi bagi yang sedang menyaksikan live pada hari ini, boleh terus komen, boleh like dan juga boleh kongsikan ke seberapa banyak platform yang ada untuk kita sebarluaskan perbincangan pada malam ni. Tajuk saya nak masuk kepada Datuk Seri Kamal Amir, pusingan kedua. Kita dah bercerita peringkat awal tadi tentang peranan kerjasama, keadaan semasa. Kita nak masuk dari satu sudut rakan kerjasama. Kalau kita cerita tentang pimpinan UMNO, pemerhatian saya dan juga saya lihat komen-komen daripada netizen, boleh ringkaskan ada 3 blok dari segi pendirian politik. Pertama, dari segi yang cenderung kepada Perikatan Nasional. Kedua, yang agak cenderung kepada Muafakat Nasional. Yang ketiga, dilihat tenang, tak nak bersuara, cool. Kan? Jadi dalam konteks ni, yang masih mengharapkan Muafakat Nasional ini masih ada, masih kuat kan. Sedangkan hakikatnya, keadaan semasa, PAS sudah mendaftar sebagai rakan komponen Perikatan Nasional. Ahli Perikatan Nasional. Ya. Jadi dalam keadaan sekarang, soalan saya ringkas, sejauh mana UMNO percaya dengan PAS? Ini kepercayaan ni kadang-kadang ni sebelum saya terlupa lagi tu, satu hal lagi tu saya dah cakap selain berkesong-kesangan Yang Muhammad. Saya hairan bahawa dari segi dasar-wasar politik kita hari ini, penentuan sebagai kepimpinan negara ditentukan oleh SD. Saya hairan dan benda ini tak pernah berlaku. Pengalaman saya sebagai wartawan,
berpuluh tahun tak pernah saya dengar SD itu menentukan seorang jadi Perdana Menteri. Tetapi dalam situasi Perdana Menteri hari ini, SD, State Security Declaration. Dan begitu juga, sebab itu saya kan, dia Datuk Seri Anwar Ibrahim pun satu hal juga. Duk jaja sana, jaja sini, ada orang sokong dia, ada SD. SD tak boleh pakai. Faktanya, Wabi ahli parlimen, Wabi tahu. Saya dah kata berkali-kali bahawa seorang Perdana Menteri itu, keabsahannya mesti dibawa ke parlimen. Sekarang ni tinggal 220 orang. 220 orang inilah yang menentukan siapa take the lead. Tak kisahlah sama ada dia minoriti ke atau dia majoriti ke. Kalau Wabi Fahmi kata waktu itu dia yakin Datuk Abdullah sebagai Perdana Menteri, ya, maka ada 12 orang menyokong, maka Datuk Abdullah lah. Ini sistem. Bukan kenapa dihancurkan, kenapa perlu ada SD. Saya tak setuju dengan SD. Tapi saya nak celah sikit ni, nak celah sikit. Celah. Dia sebenarnya begini, maksud dia ialah apabila Datuk Seri Anwar kata dia ada majoriti, Okey. Mohidin ni pula kena membuktikan yang dia ada majoriti. Bawalah parlimen. itu saya cakap Itu tadi. yang sepatutnya dan undi tidak percaya itu bajet diletakkan sebagai undian dalam parlimen. Dia sama, barulah betul. Betul. Dia sama ada macam dulu. Tuan Dr. Mahathir 4 bulan selepas jadi Perdana Menteri, sewaktu dikosongkan oleh Tun Hussein On, dia bawa ke parlimen undi kepercayaan. Yang Muhammad ada Hansard kan? Ya. Begitu juga dengan Pak Lah. Ya. Bila Dr. Mahathir serahkan tugas kepada Tun Abdullah Badawi, lepas 6 bulan, Tun Abdullah Badawi bawa ke parlimen usul undi kepercayaan. Saya nak betulkan yang masa Datuk Hussein On bawa undi percaya dalam masa tak silap saya dalam masa 3 hari. Untuk Pak Lah, Yes. daripada bermulanya parlimen tu Yes. dalam masa 11 hari. Yes. Kurang daripada 2 minggu. Ya. Kalau Tan Sri Muhyiddin sejak dia jadi Perdana Menteri Sampai hari ni. sampai hari ni Setahun. dah setahun lebih. Tak, ini tak ada penting. sekali Yang diambil pun. adalah sewaktu undian bajet. Sebab itu tak dia. Sebab itu sekarang orang cakap pasal undian bajet. Tak boleh. Sebab itu yang Muhammad Teguh Razali Hamzah berkata berkali-kali, what is the most important is the legitimacy. Keabsahan seseorang itu menjadi Perdana Menteri. Ini saya nak menjawab sebelum saya terlupa. Jadi masalah sekarang ni bergantung pada SD. SD semua orang boleh buat. Hari ni Wabi Fadil Fahmi hantar sudah kata SD. Besok yang Muhammad ni dia kena trust. Dia berseka muka. Dia paling apa usul persetujuan mesti dibuat berseka muka. Sebab itu kalau nak buat viral ke, nak buat secara maya pun tak sah. Jadi 220 ahli parlimen duduk dalam. Saya nak tanya dengan Wabi dua orang ni. Macam mana kedudukan dengan dasar kita punya rancangan Malaysia ke-12? Tak pernah dibentang. Ini bahaya ni. Sebab kita dah habis dah. Rancangan Malaysia ke-12 is over. Now, government have to come up with a new. Apa hal yang tuju 5 tahun lagi? Apa nak buat lagi? So, adakah dibincangkan di parlimen? Sebab duit kerajaan, 10 sen pun kamu nak pakai, you must get it approval from the parliament. Nah, ini yang selalu yang Muhammad Teguh lagi tekankan. We need the legitimacy. Dia orang lama. Dia tahu dari sistem pentadbiran dan sebagainya. So, itu lah. Jadi, menjawab pada soalan saya pada ini. Kenaan sejauh mana UMNO percaya PAS dengan apa yang dah jadi? Soal kepercayaan, UMNO sentiasa berlapang dada. Kepimpinan UMNO hari ini sentiasa berlapang dada. Kita percaya dengan semua orang sebab no one is perfect in this world. Dan kita yakin tidak semua orang maksum. Tak ada siapa pun maksum. Janganlah dia mengata diri dia maksum. Kalau pun kamu jadi pemimpin agama dan sebagainya, you tak maksum. Jadi kita percaya. Tetapi saya nak bagi tahu, cuma yang ada dekat PAS tu 2-3 orang aja di atas tu. But ini dapatan saya yang Muhammad. Dapatan saya di peringkat akar umbi. Mereka cukup kecewa sebab mereka merasakan derayan air mata waktu kita menandatangani piagam muafakat nasional antara UMNO dengan PAS itu. Mereka menangis. Puteri-puteri UMNO, Amrida ni dengan Amira daripada PAS, wanita muslimah dengan wanita UMNO, begitu juga dengan pemuda saling berpelukan, takbir, seronok melihat penyatuan bangsa. Tiba-tiba berlaku pengkhianatan gitu. Peringkat atas mungkin tak terasa sebab mereka seronok. Ini dia panggil geng Republika. Setara ada Paleton. Kita ada Publica pula. Kan? Itu terpulanglah. Dan Publica ni pula ada pula mereka yang masih lagi menjadi anggota sebagai ahli UMNO. So, jadi soal kepercayaan kita tak boleh nak letak titik nota. Tapi yang paling penting bagi saya lah, saya mengutarakan persoalan kepada Wabi Fahmi, persoalan pada Yang Berhormat Datuk Abdullah tentang rakyat. Saya melihat hari ini
inilah pilihan raya kali ini. Kalaulah diadakan pilihan raya kali ini, okey, inilah pertama kalinya warga PAS akan menolak kewalakan mereka terhadap pimpinan. Mereka sudah bosan melihat percaturan politik pimpinan PAS yang meletakkan kepentingan diri mengatasi segala-galanya. Jika saya ikut nada Datuk Seri yang terakhir ni, Ya. makna kata penyatuan antara UMNO dan PAS itu, UMNO dan PAS itu merugikan kepada UMNO. Dia bukan soal kebaikan. Bagi Tak, saya, merugikan lah, sebab kalau kata ini bukan waktu ahli parti walak kepada PAS dan sebagainya, Ya. makna kata secara tak langsung, jika diambil satu jalur, makna kata merugikan UMNO jika bergabung dengan PAS. Begitu dimaksudkan. Tidak. Ahli PAS, saya bagi contoh di Gombak. Saya bercakap sendiri dengan pimpinan PAS di Gombak. Saya bercakap sendiri dengan Ketua UMNO Bagan Pak. Mereka akan kerjakan Azmin kali ini to the fullest. Begitu juga bila saya lontarkan itu hari. Wabi Nurul Azizah. Saya minta lah pimpinan keadilan bersetuju. Turunkan Nurul di Ampang. Koyak, rabak, mak lampir kena. Ini saya cakap terus-terang. Begitulah. Jadi peringkat bawah tu bukan hanya sokongan daripada ini keadilan saja. Bukan hanya sokongan daripada masyarakat bukan Melayu. Malahan daripada warga PAS pun. Mereka tahu perangai dah. Mereka dah bosan. Tadi sebelum saya datang tadi saya menerima satu call daripada satu orang penulis yang agak lama, yang begitu veteran. Dia kata dia melihat bahawa sekarang ni kekhawatirannya adalah tentang kebosanan rakyat melihat gelagat pemimpin-pemimpin hari ini yang meletakkan kepentingan diri mereka. Mereka ketepikan soal parti, mereka mengejar umpan. Inilah ini apa yang dikatakan scheme of things. Betul. Scheme of things. Tentang scheme of thing. Ya. Tadi kita bercerita tentang kerjasama UMNO, PAS, Muafakat Nasional, Perikatan Nasional. Saya nak panjangkan kepada Wabi Fahmi Fazil. Perkembangan mutakhir. Letak atas. Yang dia punya tu. Dia bergesil. Kena letak Ah, di meja. Letak keluar. Okey. Sorry, saya dah tua-tua dia bergeser nak buat macam mana. Patut dengar orang cari ya. Bergeser dengan orang muda macam orang balik tu begitu. Nak bergeser dengan orang Okey. muda ni tak boleh. Saya nak bertanya kepada Wabi Fahmi Ya, Fazil. ya. Perkembangan mutakhir. Kalau kita lihat, seringkali Datuk Seri Anwar pun mengulangi komitmen beliau terhadap Pakatan Harapan sewaktu sidang media baru-baru ni. Namun kalau kita teliti dengan beberapa perkembangan terkini, seperti mana kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh pimpinan parti, rakan komponen yang lain. Kalau kita tengok, amanah dia punya direction dia lebih kepada pejuang muda. DAP nampak tengah-tengah, tak nampak sana sangat, tak nampak sini sangat. Untuk YB saya nak bertanya, dengan tadi kita dah tanya tentang Muafakat Nasional. Untuk Pakatan Harapan, adakah situasi amanah DAP tadi tu adalah strategi ataupun adalah permulaan kepada bibit-bibit perpecahan? Ya, ini satu soalan yang baik dan mungkin ramai yang bertanya sekiranya ahli-ahli parlimen keluarkan kenyataan ya tentang perbezaan pandangan. Sebenarnya bagi pimpinan utama Pakatan Harapan, kami baru ada mesyuarat petang tadi dan saya tak akan ceritakan semuanya. Rahsia besar, Ya. Tapi yang saya boleh katakan, di kalangan pimpinan utama Pakatan Harapan, malah sampai ke akar umbi, semangat untuk memperkukuhkan kerjasama di kalangan parti-parti itu sangat jelas. Ya, dan di kalangan pimpinan juga tidak ada kita berbincang perbezaan pandangan ataupun pendapat dan isu strategi, isu taktik itu secara terbuka dan tidak ada yang bagi saya di mana kalau nak sebutlah kan. Dan kita akan bincang. Jadi bagi saya tidak ada masalah di situ. Di kalangan pimpinan utama. Tak ada abang besar. Dia tak ada masalah besar, ya. Dan mungkin sekarang yang berlaku adalah mungkin dari segi persoalan apakah sebenarnya hubungan di antara keadilan dengan UMNO contohnya, ya. Itu yang saya dah jelaskan tadi. Sebahagian daripada kegusaran itu mungkin kerana ada beberapa tokoh yang ingin terlibat tapi pada waktu ini mereka di luar dan mereka mahu bersama. Mungkin ada mereka yang dalam mana-mana parti yang berdaftar ataupun tidak berdaftar, ya, yang ingin bersama tapi mereka tidak berada sebab ialah dulu kalau mana-mana
benda yang bagi saya yang paling mengguris hati. Paling mengguris hati. 21 hari bulan Februari 2020 ada mesyuarat Majlis Presiden. Dan dalam mesyuarat Majlis Presiden itu diputuskan, pimpinan putuskan bahawa Tun Mahathir boleh lepas jawatan anytime. Ikut jadual dia, ikut bila, ya. Hari Ahad 23 hari bulan Februari 2020, tiba-tiba tak ada angin, tak ada ribut, tak ada awan hitam semua. Tiba-tiba benda tu berlaku. Bersatu buat mesyuarat, tiba-tiba nak putus hubungan. Dalam mana-mana krisis, seharusnya dipanggil pimpinan Pakatan Harapan untuk bincang dan kita teliti, ya. Dan selepas itu nak putus-putuslah. Tapi tak ada masalah pun. Ya. Waktu Majlis Presiden Waktu langsung Majlis tak Presiden disebut. tak ada, everything was okay, kan. Tiba-tiba benda tu berlaku. Jadi sekarang hari ini kita dah sebahagian, ya, ramai di kalangan kita telah melihat kepada keikhlasan dan kejujuran politik pada waktu itu, dan saya rasa kita telah mengambil iktibar dan bermuhasabah, dan pimpinan sangat bersabar dalam proses. Pada waktu ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai pengerusi Pakatan Harapan telah diberikan mandat untuk berbincang. Bincanglah. Ya, dan perbincangan dengan semua tokoh-tokoh, semua pihak sedang dan akan terus diusahakan. Jadi saya lihat tidak ada perbezaan pandangan sangat. Cuma ke depan kita akan atur supaya yang kita nak jadi itu insya-Allah akan berlaku. Ya, jadi saya bagi hint setakat itu dulu. Okey. Kita kena jemput lagi wifi dia. Kenalah nampaknya. Saya nak tambah sebab dari segi UMNO ni kita sentiasa jujur dan kita menghormati. UMNO menghormati apa-apa. Kita tak ada songsang. Sebab itu saya nak cakap terus-terang, sewaktu kita kalah, Barisan Nasional tidak dapat membentuk kerajaan, dapat 79 kursi. Waktu malam tu kalau kita nak gunakan scheme of thing, bukan Raja tak ada duit. Dia boleh beli. What is there setakat 500 juta? What is there 1 billion to buy some of member of parliament? UMNO tak buat begitu. Kerana itu, biarlah mereka takbir. Mungkin ada dengan 100 manifestonya apa semua. Let them. Tapi kerana macam saya kata tadi, kerana akibat kesongsangan, hancur dalam tempoh 22 bulan. Now, lepas itu, datang pula yang terbaru. Tuntutan UMNO, bukan kita nak jadi Prime Minister. Tak ada. Langsung tidak menyebut untuk kita menjadi Perdana Menteri. Tak ada. Cuma kita minta dalam keadaan begini, the best, ini YB boleh sahkan, kita nak diadakan pilihan raya. Tapi kerana waktu itu COVID sudah mula menyerang. Okey, kita understand. Ini permintaan daripada istana, so selesaikan dulu interim. Dan kita memberi syarat. UMNO memberi syarat kepada Tan Sri Muhyiddin bahawa dalam tempoh jeda waktunya first quarter of the year 2021 pilihan raya umum hendaklah diadakan. Itu yang kita buat. Sekarang lah. Tetapi itu tidak berlaku kerana sekarang ni scheme of things sedang berjalan. So tak tahulah Wabi Fahmi dapat berapa dapat ni. Untuk YB ada. Boleh share sikit tak? Mungkin saya Boleh. Nanti bagi account. Ya. YB ada nak tambah yang tadi? Tak. Okay. Saya okey. YB Datuk. Kita cerita tentang bersediakah untuk ke medan juang ni. Di kalangan yang melompat ni adalah pimpinan kanan keadilan. Tidak dapat dinafikan. Timbalan Presiden, Naib Presiden, Majlis Pimpinan Pusat. Mereka semua ada. Dan mereka ni adalah orang-orang yang dulu menggerakkan secara langsung strategi, pendekatan, formula yang keadilan cuba terapkan. Dalam konteks ni, adakah YB melihat ini satu ancaman yang begitu besar, menjanjikan persaingan yang sangat sengit, boleh memeningkan kepala keadilan kalau kita soal konteks sedia tak sedia ni, YB? Dia semua tahu ni. Ya. Ni soalan yang kelakar lah. Yang saya anggap tidak terwujud dalam keadaan persiapan kita lah. Sebenarnya dia orang duduk di atas, yang kanan-kanan ni sebenarnya kanan-kanan yang haprak, yang bukan di antara mereka yang turun padang je buat kerja. Dia beri arahan je. Jadi saya tak pernah gusar atau gundah gulana dengan kehadiran mereka nak melakukan atur cara pilihan raya, macam mana jenteranya, machinery dan sebagainya. Sebabnya buat kerja dia di bawah. Dia ni apa kerja dia orang buat?
Dia orang ni nak menunggu saat aja nak mengambil hasil. Macam tuai padi, yang tanam orang lain. Yang tuai dengan pakai mesin ni orang lah. Jadi sapu habis semua. Jadi bagi saya, kalau takat pengkhianatan dia orang yang ada nama-nama yang begitu ni, langsung tak berdetik kekhawatiran. Saya cukup confident sebab saya pengalaman jadi pengarah pilihan raya negeri, saya pengalaman dalam berapa puluh tahun saya dalam UMNO dulu pun saya macam tu. Dia mari dia jadi keadilan macam tu. Dan ini mengajar saya erti bahawa tidak ada berlaku satu permanent ketetapan dalam proses missionary. Tak ada. Dan suasana ketika itu, dulu mana ada internet, ada apa semua. Sekarang Facebook macam terlalu macam. Kau nak temberang satu saat, orang boleh tapau kau punya temberang lah. Jadi ini yang kita nampak bahawa teknologi waktu itu tidak ada pada waktu mereka pegang jawatan. Sekarang lebih berkembang. Sebab itu saya punya Facebook pun dia delete. Pada dia tahu kekhawatiran dan ketakutan yang berada dalam lubuk hati mereka. Jadi itu yang saya kata, dalam proses yang kita kelakar tadi tu. Sebab saya tak nampak yang ada baris-baris depan yang nama-nama tu. Orang yang begitu ada kepakaran dalam menterjemahkan jentera pilihan raya yang sebenar. Ngatur tu boleh lah. Kau tanding tu boleh lah. Mungkin Datuk boleh kongsikan maksud yalah, kita faham dari segi orang kata keadaan rakyat, bantuan, everything tu mesti diteruskan. Tetapi dari segi kesediaan keadilan untuk terlibat dalam pilihan raya. Saya jujur lah Umar, saya jujur. Kita bersedia at any time. Tetapi dalam segi manusiawi kita ni, adakah kita nak memperjudikan nyawa rakyat untuk kita nak ambil kuasa? Kita bukan macam pengkhianat tu. Kita memikirkan rakyat ini wajib dibela dulu. Dan keselesaan rakyat, keselamatan itu asas utama kita. Dan proses itu sebenarnya tidak mengizinkan kita nak adakan pilihan raya. Tetapi kalau ada pilihan raya, kita bersedia. At any time. Sebagai contoh diri saya. 13 hari yang saya diberi tempoh. Tetapi pacar saya, semua in order. Saya punya jentera saya, semua in order. Pasal kita tahu mengaturkannya daripada persiapan yang kita buat secara general. Sebab basic tu ada. Saya tak takut. Negeri-negeri semua menunggu signal aja, Umar. Betul tak, Wabi Fahmi? Ya. Time. Tapi adakah kita nak mempergadaikan nyawa rakyat? Itu persoalannya. Adakah kita nak biarkan negara ini dipimpin oleh mereka yang langsung tak ada integriti? Adakah kita nak tengok negara ini dihina, dicecok oleh negara-negara luar? Adakah kita nak tengok dalam sistem yang undang-undang kita ada ni telah pun dihancur bucaikan oleh kerajaan yang ada? Wabi Fahmi nak tambah? Ya, saya nak tambah. Kita sebelum ni sering sebut tentang Abah punya scheme of things. Okay. Sewaktu langkah Sheraton. Dan bagi saya, isu masalah utama kita pada waktu ini adalah masalah politik. Yes. Masalah politik tidak semestinya dapat diselesaikan secara administratif. Ya. Administratif tu adalah pilihan raya. Masalah politik ini perlu penyelesaian politik. Maksudnya apa? Okay. Kita dulu macam yang Datuk Seri Kamal sebutkan. Kenapa Datuk Seri Najib tidak menggunakan scheme of things untuk kekal berkuasa dan dia lepas secara gentleman? Sebab dia ada rules of engagement dan dia ada etika. Bagi saya, mungkin orang kata janggal ya Wabi Fahmi kata Datuk Seri Najib ada etika, tapi it is a gentlemanly conduct. Telah dibuktikan. Dan diputuskan kan. Kalau kamu menang, kamu takbir lah. Ya. Kami tak apa, kami jadi pembangkang. Jadi bagi saya, dia mesti ada satu penyelesaian politik kepada isu. Saya risau, kerisauan saya apa? Ya, kita masuk ke medan juang. Ya, dari erti kata pilihan raya, tiba-tiba scheme of things pula di situ. Itu yang turut membimbang. Ya, yang ini saya mungkin saya bercanggah dengan dia Abang Fahmi. Saya melihat kali ini, saya sebagai daripada wakil UMNO, kita memang dah bersedia. Ya, kita ada cawangan, ada bahagian dan sebagainya, ahli kita ramai. Bukanlah besar diri, tidak. Tetapi kali ini kita hadir ke lapangan, ke dewan, ke peperangan kali ini berbekalkan dendam rakyat. Ni sekarang ni amarah rakyat sekarang ni bukan hanya sekadar amarah. Dia sudah jadi dendam.
Mereka meluat melihat percaturan politik yang scheme of thing, di mana wakil rakyat boleh dibeli. Mereka tak malu menggelarkan kata, mereka tak malu menggelarkan lompat kata, lompat ini berlacak dan sebagainya. Dan tak malu dah. Dan hari ini moral ahli-ahli parlimen sekarang ini dilihat begitu teruk. Malahan sekarang ni kalau saya bercakap dengan Wabi Fahmi ni, ada cat ke Wabi Fahmi nak masuk dengan UMNO? Inilah moralnya, begitu tercemar sekali. Jadi kita Jijik masuk, dia. jijik. Masuk sekarang ni, kita masuk ke gelanggang, kita bukan berbekalkan hanya sebagai ideologi. Of course, kita dah buktikan kita punya sejarah silap. Tetapi hari ini bersama dengan dendam rakyat, yang rakyat rasa tertipu. Wabi terlibat juga sama, jangan marah. Dan sampai saya nak celah sikit. Okay. Di samping jangan lupa, UMNO pun ada dalam kelompok Perikatan Nasional ini membuat keputusan. Sebagai contoh, denda naik RM10,000. Makan petigong, naik kena denda RM10,000. Tak pakai masnya 90 sen, RM10,000. Wabi Fahmi tengah pening. Ya. Pakai mask. Jadi maksudnya, dalam konteks sekarang ni pun, UMNO pun terpalit. Tapi itu saya nak nasihatkan. Dalam konteks ini, kita tumpukan kepada agenda utama. Kita selesai masalah COVID ni. Untuk kita cerita tentang agenda utama. Kalau tadi menteri, ada seorang menteri undang-undang lah. Dia kata kalau RM10,000 je. Kalau tu potongan 25%, 50%. Jadi kalau Saya bila saudara mengatakan RM10,000 saja. tak bukan saya yang kata. Betul. Saya petik yang menteri tu kata. Tetapi inilah perangai menteri. Inilah sebab malam yang saya balun menteri itu. Langsung tidak ada langsung keprihatinan kepada rakyat. Setara kena tahu. Makcik berniaga nasi lemak nak habis 10 bungkus sehari pun tak boleh. Orang tak ada duit. Barang mencanak naik. Saya marah sabah malam, saya marah. Sebab Menteri Perdagangan Dalam Negeri Hawa Pengguna, Natalinggi tak buat apa. Malahan, ada menteri itu bekas ahli wakil rakyat daripada UMNO. Wabi Rasul, bertanding. Dia. Tapi tak buat apa, tak turun ke lapangan. Barang naik. Jadi sedangkan, Wabi, sama ada Wabi setuju tak setuju? Ini saya nak tanya dengan Wabi. Dalam keadaan negara diperintah dalam keadaan darurat hari ini, mereka mempunyai decree. The minister have the decree to announce. Dia beritahu pada pembuat you kena letak harga air ni RM1. Take it or leave it. You go against it, you go against ini perintah darurat. Boleh dibuat. Kenapa tak dibuat? Ini yang sabah malam saya Dia panggil mengatakan kuasa mutlak. kuasa mutlak. Untuk menjawab soalan tu, saya nak sekalikan dengan soalan berkenaan keadilan dan juga Pakatan Harapan tidak dapat lari. Tadi Datuk ada sebut tentang fokus apa yang perlu diberi penekanan. Tidak dapat lari, Datuk Seri Kamamil pun sebut tadi, dendam rakyat terhadap stigma negatif kepada Pakatan Harapan dan juga keadilan sepanjang 22 bulan yang lalu. Tidak dapat dinafikan, itu antara perkara juga. Wabi Fahmi Fazil, dengan keadaan sekarang, apa sebenarnya fokus yang perlu diberi oleh keadilan dan juga Pakatan Harapan membetulkan balik persepsi ni? Bagaimana Wabi lihat? Ya, saya lihat sebenarnya 22 bulan tu bukan Pakatan Harapan. Mahathir. Dia bukan Pakatan Harapan. Sebab saya boleh beritahu, kami ada mesyuarat mingguan Majlis Dusha. Ini adalah the working committee ya. Dan banyak kali bila kita ajukan isu ataupun perkara, seringkali dia sampai satu level pop tak kat tu je. Dia tak sampai ke kabinet ataupun tak sampai kepada menteri-menteri. Walaupun kita bincang. Ya. Jadi bagi saya mungkin berbeza daripada rakan-rakan yang lain. Bagi saya pentadbiran Dr. Mahathir bersama Pakatan Harapan. Yes. Bagi saya. Jadi kalau nak kata, sebab kami, contoh, ICERT ke, Rome Statute ke, kami tak tahu. Saya sebagai penyokong kerajaan, macam mana saya nak sokong, kan? Yeah. Saya tak dimaklumkan dan saya tak diminta persetujuan pun. Kan, saya setuju ke tak setuju. Tiba-tiba tengok deep state. Padahal menteri itulah menteri deep state. Menteri yang state tu sekarang jadi menteri komunikasi. Ya, ini juga diulangi dalam sekarang. UMNO tidak dirunding. Sepatutnya menteri UMNO ni kena jumpa dengan presiden sebelum satu dasar nak diputuskan. Contoh tentang 10,000 ni. Ini bukan dasar kecil. Ini fail 10,000 ni mencekik hidup rakyat. Yang kendali tu Menteri Kanan daripada UMNO. Bukan Menteri Keadilan daripada PAS. Tak, Menteri Kanan tu. Menteri Kanan yang Menteri Kanan ini tidak ngomong. dirunding. Maksud saya the overall. Sebab saya kata, saya put a blame always on the entire cabinet. So entire cabinet, menteri, Perdana Menteri sebagai menteri-menteri. So sekarang ni, ada menteri daripada Parti Keadilan dulu, ada menteri daripada PAS, ada menteri daripada UMNO, ada menteri daripada MCA, ada menteri daripada MIC. Kenapa mereka tidak menangani masalah rakyat? Sebab tu saya bersetuju dengan Wabi Fahmi kata tadi tu.
Kita pun tidak diberitahu apabila sedangkan perjanjian awal sebelum kamu jadi Perdana Menteri, pertama sekali apa-apa pun hendaklah dirunding. Sebab kena ingat kamu 6 kursi saja. Jadi kita kena tipu, keadilan pun kena tipu. Jadi kalau saya boleh kan tambah, sila. maksudnya dah ada 3 perkara lah persamaan kita Yes. antara UMNO dengan keadilan. Ahli parlimen kita dicuri, Yes. menteri-menteri dipilih bukan dari kalangan list parti, Tak ada, bukan daripada parti. bukan daripada parti, bukan ikut hierarki parti. Ketiga, keputusan dibuat tanpa rundingan dan persetujuan daripada Parti. parti. So dah makin banyak peserta pertemuan tu. Kalau nak dikupas satu persatu, Malaysia Makin terserlah dia punya. Saya nak minta YB kongsikan tentang fokus yang perlu keadilan tonjolkan dan juga Pakatan Harapan. Kita belum bincang bab tu dalam Pakatan Harapan, tapi yang jelas bagi saya nampak naratif menuju PRU ke-15 ni adalah perang besar menentang pengkhianatan. Bagi saya, dendam tadi disebut tu ya, yang Datuk Seri Kamal sebutkan tu. Sebab apa yang telah berlaku, ya, rakyat telah dikhianati, demokrasi itu telah menjadi songsang. dikhianati, songsang, songsang. Dan konsep kejujuran, keikhlasan, konsep ya itu semua telah dirobek, ya. Dan apa yang berlaku adalah scheme of things. Jadi kita tak boleh bagi saya benarkan amalan scheme of things, budaya scheme of things ini menjadi norma baru. Tidak boleh. Sebab kita rujuk balik apa yang saya sebut tadi itu, gentlemanly conduct ataupun rules of engagement yang jelas. Maka perlu ada satu penjajaran ataupun konfigurasi yang memungkinkan pemahaman penyelesaian politik itu. Penyelesaian politik itu. Kita kena tengok balik rules of engagement. Ya, dan saya tahu, contoh ya, saya tak pasti, mungkin dulu Datuk Seri Anwar dan mungkin Datuk Seri Najib sebelum PRU ataupun pimpinan, mereka ada rules of engagement. Ya. Kalau siapa menang, takdir lah. Ya. Siapa kalah, aku. Tapi jangan dizalimi. Yes. Sebab- Prinsip demokrasi, yang kalah memperakui yang menang. Ya. Yang menang tak boleh menzalimi yang kalah. Betul. Jadi dalam keadaan tu, kalau kita kata tentang penyelesaian politik dan sebagainya, keadilan lebih mudah untuk bercakap sebab keadilan sekarang berada di luar daripada kerajaan. Ya. Dalam masa yang sama, UMNO pula berada di dalam kerajaan. Kalau kita sentuh tentang beberapa kenyataan, bagaimana UMNO dah putuskan sebarang kerjasama dengan PPBM menjelang PRU 15 nanti. Ya. Namun, ada kenyataan-kenyataan Menteri UMNO yang mengatakan bahawa perbincangan rundingan kursi UMNO PPBM sedang berjalan. Satu. Kedua, no Anwar, no PPBM, apa semua. Jadi masih ada pemimpin-pemimpin macam ni yang UMNO kena tangani dari dalam. Jadi untuk Datuk Seri, apa nasihat pandangan terhadap bagi pimpinan pandangan, sebegini? Terima kasih Saudara Omar. Saya melihat sebab itu kalau nak bergabung ke penjajaran baru ke, dia tak sepatutnya berlaku sebelum pilihan raya. Kunci kepada perpecahan yang ada dalam Muafakat Nasional apabila pembagian kursi. Kalaulah kata Bhinneka Adik lah nak bersama penjajaran dengan UMNO, pembagian kursi nanti. Sebab kerana nanti saya kata kerusi di Lembah Pantai itu dulu UMNO punya syarikat. Kan? Wabi kata saya dah menang. So benda ini akan mencapai. Biar benda tu don't talk about kursi. Penjajaran baru ini dari segi apabila selepas pilihan raya ke arah pembentukan sebuah kerajaan yang dipanggil unity government. Rakyat dahagakan sebuah unity government. Kerajaan yang stabil. Sebab kalau tak stabil, hancur segala-galanya. So, tidak ada kesongsangan berlaku. Dia tak boleh yang minority overrule. Kalaulah takdirnya. Okey, saya cakap terang. Kalau takdirnya UMNO boleh dapat majority kursi. Keadilan dapat minority kursi. Okey, kita bersama pembentukan kerajaan. Tapi bukanlah mesti orang ni jadi Perdana Menteri. No. Saya tahu setengah orang marah. Keadilan mesti marah sebab dia kalau boleh nak Datuk Seri Anwar Ibrahim. Daripada UMNO pun dah bersuara. Ya. Daripada UMNO pun dah ada yang bersuara. Nah, dalam keadaan begini, sebenarnya kadang-kadang mereka melanggar perlembagaan. Jawatan Perdana Menteri bukan siapa menentukan. Duli Yang Maha Mulia Yang Bertuan Agong akan melantik salah seorang di kalangan ahli dewan yang dipikirkan oleh baginda boleh mendapat sokongan majoriti. Full stop, noktah. Dia bukan mesti Anwar Ibrahim, bukan mesti Zaid Hamidi, bukan mesti Datuk Seri Najib, bukan mesti Tengku Razali. No, Agong dulu. Dah dapat nama tu bawa ke parlimen, sokongan.
Dia kalau sekarang siapa bercakap lepas pilihan raya ni mestilah UMNO berada pada menteri. Saya kata kenapa begitu? Kenapa anda seolah nak menghina apa istana? Wabi, correct me if I'm wrong, Wabi. Betul. Kalau aku fikir waktu itu, saya minta maaf, saya fikir Wabi Fahmi Fadil dia Perdana Menteri. Bukan saya. Wabi Dia yang penting Datuk Seri, Ya. perlembagaan itu dijaga. dipertahankan. Sebab Dijaga. mereka sepakat sumpah. Wabi Itu yang sumpah. penting. Sebagai ahli parlimen Untuk masuk pertahankan. ke dalam dewan dah menang, dia akan sumpah. Content of the speech atau sumpah tu mempertahankan dan menjaga perlembagaan to the fullest. Betul tak? Wajib. Itu kewajipan. Datuk Seri, Ya. itu kita faham yang Ya. Datuk Seri maksudkan berkenaan konteks penyelesaian politik itu. Kalau kita lihat macam saya sebut tadi, keadilan selesaikan sebab dah di luar kerajaan, tetapi UMNO sedang berada dalam kerajaan Tak, dan no. ada menteri-menteri yang dilihat macam saya kata tadi, ketetapan UMNO itu dilanggar sebegitu je. Jadi apa pandangan atau nasihat Datuk Seri terhadap pimpinan UMNO yang sebegitu? Kita dah buat ketetapan. Dah awal-awal dah buat ketetapan bahawa UMNO menyokong kerajaan sehingga jeda waktunya pilihan raya umum yang ke-15. Kita minta bahawa sehingga suku tahun pertama tahun 2021. Dan kita lepas itu tidak akan bersama dengan PBBM. Itu jelas. Cuma yang saya hairankan, mereka-mereka sekarang yang berada dalam kerajaan, yang membudik, yang mengampu sangat dalam scheme of thing ni, hendakkan sangat-sangat mesti Tan Sri Muhyiddin apa semua tu. Oh, maka dia rekayasanya no PKR, no DAP. Kena buat betul-betul. No PKR, no DAP, no PBM. Kenapa tidak PBM di no kan? Itu Lupa disebut. dia kena sebut. Ini tidak. Pak PBM ni silent. Kalau gitu dalam hati kita cakap lah. Kalau gitu no pass lah. Okey. Ini pandangan Saya ada satu soalan untuk semua ahli panel Sila. yang hampir sama, tapi oleh kerana Datuk Seri dah sebut itu, saya nak tanya Datuk Seri dulu. Soalan ringkas, adakah UMNO yakin boleh menang pilihan raya umum jika hanya dengan Barisan Nasional atau tetap memerlukan rakan baru? Saya ingin dengar komitmen. Realiti politik hari ini, saya dah cakap berkali-kali. YB boleh sahkan pada saya. Realiti politik hari ini. Sukar untuk mana-mana parti untuk memenangi pilihan raya itu untuk membolehkan dia menubuh ke kerajaan. Satu parti Satu untuk parti. Dia selepas pilihan raya, dia need a coalition. Ini dipanggil unity government. Sukar. Teramat sukar sebab sudah berlaku perpecahan. Dan keberuntungan keadilan, parti keadilan, kita dah kaji bahawa keadilan menguasai kawasan-kawasan yang semi-urban. Sama ada di Perlis, Kangah, Kedah, Alor-Star. Ini kawasan yang ada komposisi pengundinya tu bukan Malaysia. Okey? Tapi UMNO kekuatan di mana? Di kawasan-kawasan yang ada Felda, kawasan-kawasan rural, okey? Dan ada juga town, tapi tak banyak. Contohnya Kuala Lumpur. Suka tak suka daripada 14 kursi parlimen tu, maksimum saya rasa UMNO boleh dapat dalam 5 hingga 7 je lah. Dan PKR saya ingat boleh dapat lebih kurang dalam 3 lah. Yang lain suka tak suka kena terima hakikat. Takkanlah Wabi Fahmi Fadil boleh menang di Bukit Bintang. Kerat 4 pun takkan dapat. Takkan yang Muhammad Datuk Daulah boleh menang di Kepong. Kita kena jujur bila kita bercakap soal politik, bila kita nak mengulas tentang politik. Jangan kita sembang saja. Jadi kita terbuka, Datuk Yes. terbuka untuk sebagai siapa. Untuk Wabi bin Fazil, adakah keadilan boleh menang PRU hanya dengan Pakatan Harapan atau komitmennya terbuka dengan sebarang rakan baru? Ya, kalau kita teliti tulisan Liu Chintong, ya, strategis daripada DAP, dia ada menyebut dalam keadaan konfigurasi politik sekarang, pasca COVID ni, sekian ni, dan scheme of things ni, langkah Sheraton ni, hegemoni ataupun kekuatan satu parti ataupun satu blok yang sama seperti dulu boleh menang bentuk kerajaan sahaja, tak boleh dah. Tidak boleh dah. Tak boleh dah. Salah satu sebab parti-parti di Sabah dan Sarawak dia dah ada otonomi sikit. GPS dah buat keputusan, dia jaga Sarawak. Kalau GRS di Sabah tak tentu sebab ada bersatu dekat situ. Jadi macam mana keadaan dia kan? Masih terlalu awal untuk lihat. Malah kita dengar ura-ura macam-macam yang kemungkinan berlaku di Sabah. Tapi yang saya lihat, dia mesti meletakkan satu keutamaan untuk rakyat. Yes. Ya. Bukan sahaja kestabilan demi kelangsungan politik, tetapi dia mesti berlandaskan kepada prinsip
dan garis-garis tertentu yang mana di situ kita tidak boleh menipu sesama kita. Kita jelas apa yang kita nak lakukan, ya, kita faham batas-batas, ya, dan kita tahu prinsip-prinsip yang dipegang oleh parti ini, parti itu, pimpinan ini, pimpinan itu, ya. Dan bagi saya, sekiranya perkara-perkara ini jelas, kemungkinan satu keadaan, mungkin saya tak guna unity government sebab dalam konsep unity government semua dikumpulkan, dan malah pada 24 hari bulan Februari 2020, Tun Mahathir menjemput semua pimpinan parti termasuk Datuk Seri Zahid, termasuk Datuk Seri Anwar, Lim Guan Eng, Muhammad Sabu, semua berjumpa. Dan pada waktu itu konsep unity government yang dicadangkan oleh Tun Mahathir adalah kabinet yang dipilih tak semestinya daripada kalangan pimpinan parti. Dan itu menjadi masalah. Terpulang pada dia. Ya, maksudnya dia lebih mungkin konsep dia agak berbeza daripada amalan biasa politik kita. Jadi amalan politik kita, norma kita, budaya kita, sejarah politik kita, dia ada struktur. Dia ada rules of engagement. Dan dia ada satu persefahaman yang sama ada secara terang disebut ataupun difahami. Mutual understanding. Dia ada understanding tu tau. Rules of engagement lah kita kata. Jadi yang saya nampak, dia lebih coalition government ala apa yang berlaku mungkin di Eropah. Contoh England. Bukan England, tak semestinya, sebab di situ nampak akhirnya gagal, tapi dia lebih macam katalah Denmark ataupun Germany. Ya, di mana dia adalah satu perkongsian kuasa. Konsep perkongsian kuasa ni sebenarnya walaupun kita rasa boleh tak boleh ni kan, benda baru ni, sebenarnya dah mula berlaku. Di Johor dah mula berlaku. Perak. Ya, di Perak dah mula berlaku. Malah di Perak, ya, saya berada dalam mesyuarat ya, Majlis Presiden. Dan kita bincang, ya, dan waktu itu, ya, ramai kawan-kawan UMNO yang bertanya, betul ke Ngah Koming ni macam ni kan? Tapi tak, saya tengok dia ikhlas dalam beberapa perkara yang disebut. Ya, dan di Perak, terbukti boleh ada apa yang disebut sebagai Confidence and Supply Agreement. CSA, Confidence and Supply Agreement. Maksudnya, kami bagi sokongan kepada ketua majlis dan dia bukan quid pro quo, tapi dia mesti samaratakan beberapa perkara supaya tidak wujud masalah scheme of things. Masa peruntukan kepada rakyat apa semua. Saya lihat, bangkit balik apa yang Datuk Dollah sebutkan tadi tu, salah satu reformasi penting yang saya nampak perlu untuk mengelak daripada scheme of things berulang di masa depan, selain daripada akta anti lompat, akta anti katak, apa, ialah reformasi dalam bentuk peruntukan untuk ahli parlimen itu disalurkan melalui parlimen. Sekarang ni adalah belas ihsan Perdana Menteri. Peruntukan khas daripada Perdana Menteri. Maksudnya Perdana Menteri boleh bagi kamu dapat sekian banyak. Pontian, Bagan Datuk, Padang Rengas, 1,000. Lembah pantai berapa? Lembah pantai sama 100,000. Jadi kami sama. Macam level Mangkang pula Presiden apa? Alang-alang dah sama tu biar. Terima kasih. Tapi yang saya masukkan, contohnya, kalau dana itu, peruntukan itu disalurkan melalui parlimen dan diputuskan oleh ahli-ahli parlimen sendiri. Dan kita punya House Committee. Kita punya privileges, Rights and Privileges Committee. Kita putuskan di situ hak dan keistimewaan ahli-ahli parlimen. Ya, kita dah ada allowance, ya, dan bila benda itu melalui parlimen, dia lebih telus, dia lebih ikhlas, dia lebih adil. Kalau melalui susuk tubuh Perdana Menteri, dia boleh wujud ketidakadilan. Macam sekarang. Itulah sebabnya. Dan dalam bab ni saya mesti sebut, antara yang paling lantang mohon untuk peruntukan yang sama sewaktu pentadbiran Dr. Mahathir dulu, yang kali kedua ni, ialah Syed Saddiq. Dan ramai pimpinan yang lain yang kata, kalau ahli parlimen di belah pembangkang dapat sekian banyak, di belah kerajaan dapat sekian banyak, di belah pembangkang pun patut dapat sekian banyak. Ya, jadi bab itu Syed Saddiq very clear. Kan? Dia mahu a level playing field. Tapi the next step bagi saya ialah bukan lagi melalui Perdana Menteri, peruntukan khas itu, tapi melalui parlimen. Dan di situ, kalau dapat kita lakukan, dan sebenarnya kita dah nak hampir berlaku, ya,
dengan Return of Parliamentary Services Act, Akta Perkhidmatan Parlimen, tapi digagalkan oleh Scheme of Things langkah Sheraton, maka saya nampak boleh berlaku satu perubahan besar dari segi rules of engagement untuk politik di Malaysia. Terima kasih Hobi Fazil. Untuk Datuk, ramai yang agak gusar untuk bertanya soalan ni sebab dia akan rasa benda ni akan membuka satu pintu kononnya Pakatan Harapan sekian. Saya nak tanya satu soalan jujur. Jika bicara soal keanjalan politik yang berlaku pasca keadaan sekarang, adakah strategi menghadapi pilihan raya umum dengan bersendiri atau menggunakan logo keadilan? Ya, logo keadilan dah pernah guna. Maksudnya dalam konteks bersendiri perlu dipertimbangkan. Saya sebenarnya ini ialah kita ada aturan daripada pentadbiran. Bagi saya serah kepada Biro Pol dan Majlis Presiden untuk menentukan. Tapi dalam segi NPP pun kita tak bincang. Tak pernah bincang soal Kita tak bincang secara total. Jadi kita hanya bercakap kita bersedia. Tetapi dalam segi pemakaian logo dan sebagainya, saya tegas. Kalau peribadi, ini jawapan pada peribadi. Saya kekal dengan parti untuk logo untuk keadilan. Sebab keadilan inilah tonggak yang saya nampak di atas namanya itu, yang akan memberi kesan kepada pengharapan rakyat kepada Pakatan Harapan tu. Tapi itu pandangan saya, tidak mewakili parti. Tetapi apa yang saya lihat bahawa keberangkalian boleh berlaku. Dan itu tidak menjadi persoalan pada waktu ini. Saya tegaskan. Tidak menjadi persoalan pada waktu ini. Kerana waktu ni saya takut ni musuh kita ni COVID. Musuh kita kemiskinan. Musuh kita pengangguran. Musuh kita orang rakyat tak makan. Maknanya kata setakat ni tak pernah ada perbincangan untuk keadilan bergerak sendiri. Tak pernah ada. Dia tidak pernah tak timbul mengambil satu keputusan yang dibincang. Ada lontaran idea macam-macam dalam mesyuarat. Tapi itu bukan satu gagasan parti. Parti tidak pernah memegang satu, kecuali kalau ada usul yang dibawa dalam kongres. Itu saya pulang pada pentadbiran. Saya tak sampai ke tahap tu. Mudah. Kita boleh bekerjasama dengan siapa saja asalkan prinsip perlembagaan negara itu dipertahankan. Pertama sekali, gaji Melayu mesti dipertahankan. Yang kedua, agama Islam itu agama persekutuan. Nombor 3, hak keistimewaan orang-orang Melayu. Yang keempat, bahasa Melayu. Kalau berpegang pada 4 asas ini, UMNO tak ada masalah. Sebab Itu DAP dipegang sama yang sama. Jadi apa yang masalah no DAP ni? Prinsip dalam pelbagai sama. Kalau itu, maknanya kata itulah juga yang pegang dalam Pakatan Harapan. Ya. Dia mengunci Kita Pakatan dah Harapan kunci. dijadikan jual beli. No. Mustahil. Dan kita bincang soal rakyat. Macam mana saya yang Muhammad Dato' Abdul Rahim. Kita nak pastikan at the end of the day, setiap pagi there is a food untuk rakyat atas meja. Betul. At the end of the day, rakyat mesti ada pakai. At the end of the day, rakyat mesti ada tempat untuk belajar. At the end of the day, rakyat ada secure dia punya keselamatan. Sebenarnya, saya cakap terus terang, saya buat survey. Pengundi-pengundi Cina pun sama. Saya naik taksi, saya naik Grab, saya pergi kedai, apa semua saya bertanya. Cina, pengundi-pengundi Cina, dia minta 3 perkara. Saya dah bercakap berkali-kali. Pertama sekali, dia kata dia boleh cari makan. As long that I can survive on my life, boleh cari makan, I akan support you. Nombor 2, anak saya boleh belajar. Pendidikan. Tak ada permasalahan soal pendidikan. Nombor 3, security. Kalau 3 ni kita boleh jaminkan, kita negara cinta damai. Kita negara mempunyai rakyat yang harmonis. Yang kita dah susun atur bertahun namanya. Tapi hancur oleh Pakatan Harapan. Saya minta maaf. Tak. Iya kan? Harapan pasca dulu. Oh, dia kata Mahathir tadi. Ya. Mahathir plus Pakatan Harapan. Lepas tu kalau Datuk Seri kalau dia tengok dalam proses 22 bulan pun, saya tak pernah berdiamkan diri. Ketika pentadbiran nak tarik BRIM, saya lawan. Ketika dia ni allowance kritikal nak ditarik, saya lawan. Ketika kontrak itu tidak diberikan, saya lawan. Begitu juga ketika EPF, dia nak masuk dalam pencing pada skim EPF, saya lawan. Saya lawan, tak buat, tak berlaku. Sebab dia tahu kalau kita saya pantang rakyat disentuh atas hak mereka. Itu yang saya pertahankan. Ya. Terima kasih kepada kedua-dua panelis. Kita pun dah sampai ke penghujung. Sebelum saya tamat, saya beri ruang
penutup ulasan rumusan akhir. Saya kira kita mulakan dengan Datuk Abdullah Sani dulu. Datuk 2 minit. Rumusan saya minta supaya Perdana Menteri kita sedikit ada ruang maruah untuk memanggil Parlimen bersidang. Dan itu adalah saranan ke bawah Tuanku sendiri menegaskan. Yang kedua, kita bahaskan soal darurat di Parlimen untuk diambil satu langkah sama ada sesuai atau tidak. Kerana kita kena sedar bahawa rakyat dalam keadaan yang penuh syarat kesusahan. Dan saya harap kesesaraan rakyat itu dapat sedikit pun tak apa, naluri Perdana Menteri untuk memahami derita rakyat. Terima kasih. Terima kasih. Jelas. Saya Datuk Seri. memegang pada satu prinsip seperti agama. Baginda Rasulullah SAW menyatakan, jangan kamu mencerca agama lain. Kerana mereka juga akan mencerca agama kamu. Memang tak boleh. Dalam Islam tak boleh kita kata agama itu tak baik. Tak boleh. Jadi begitu juga berpolitik. Jangan kita mencerca parti orang. Lawan atas dasar Sebab polisi. satu jari menunjuk pada saya, 3 jari menunjuk pada 3. Jadi harapan saya dalam kita melepani musim pilihan raya akan datang, bertandinglah. Kalaulah saya bertanding menentang Wabi Fahmi, kita bertanding atas sifat prinsip. Why kita tak mahu Wabi Fahmi bertanding dan dia memenang kawasan di lepas pantai? Kerana okey, kawasan rumah dia macam mana, kawasan rakyat macam mana, berapa ramai proteksi. Dan yang Perkhidmatan macam mana? yang paling penting bagi saya, suka tak suka, seluruh ahli parlimen kenalah pergi menghadap agung, minta supaya parlimen ini diadakan dibuka semula. Selagi parlimen tertutup, selagi itulah masalah rakyat tidak dapat dibincangkan. You have to... Dah kita hantar soal ni warkah. Kita hantar. Oh, kita 115. Kita hantar warkah. Saya bukan soal hantar surat. Saya kata jangan kita noktahnya melalui SD. Bagi saya, get a footage, jumpa, ampun tuanku. Saya mewakili. Saya mewakili lembah pantai. Saya mewakili kapal. Saya kapal sekarang ni. Terkapal-kapal. Rakyat pantai sekarang ni takkan nak hantar kami sampai ke pantai. Cukuplah sekarang ni kita nak berbincang supaya allow the parliament to be stick. Itulah. Terima kasih Datuk Seri Amir. Tentang 115 tadi mungkin penutup 2 minit Babi. Ya, setakat ini 115 ya, 115. ahli parlimen. Ya. Daripada semua pihak telah menghantar surat warkah kepada tuanku memohon parlimen ya dapat itu tu saya bukan bidang kuasa saya untuk sebut. Tapi saya diingatkan tadi sebagai ahli parlimen kami semua agak sumpah untuk pertahankan perlembagaan. Termasuk juga Tan Sri Muhyiddin. Maksudnya dia mesti mempertahankan dan dia perlu ingat ya kepada perkara, ada 2 perkara. Perkara 43/3 iaitu jemaah menteri hendaklah bertanggungjawab secara bersama kepada parlimen. Saya sebut ni sebab isu 10,000 compound. Dia mesti bertanggungjawab kepada parlimen. Yeah. Maksudnya bertanggungjawab kepada rakyat. Undang-undang yang bagi saya tidak masuk akal, budak 17 tahun dikenakan compound 10,000. Mati dia, bankrupt dia, habis masa depan dia. Siapa punya idea ni? Dah ada kes kat Melaka. Jadi dan kedua adalah 43/4 iaitu jika Perdana Menteri tidak lagi mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat, maka Perdana Menteri hendaklah meletakkan jawatan jemaah menteri, melainkan jika atas permintaannya parlimen dibubarkan oleh Yang di-Pertuan Agong. 43/4. Ya, dan sini 43/4 dia tak kata darurat tak darurat. Dia tak kata kan. Dia tak sebut dalam parlimen dalam Darurat 150 jauh lagi. Jauh lagi. 43 kita apply Lagi dulu. awal. Lagi awal. Tangga mana dia tabang dulu. Ya. Dia Jadi tebuk atap lah apa macam ni mana boleh. marilah ahli-ahli parlimen ya, mungkin seperti yang Datuk Sri Kamal sebutkan tadi, bila tiba waktunya, bila timingnya tepat, maka mungkin kita akan sampai ke tahap itu, maka benda itu akan berlaku. Tapi sementara itu bagi saya persiapan ya dari segi sama ada untuk menghadapi PRU 15, berhadapan dengan pengkhianat ya ataupun semua persiapan ini mesti diteruskan ya. Dan bagi keadilan kita akan perkukuhkan Pakatan Harapan, memperjelaskan keadaan, dan saya lihat UMNO sama juga dengan keadilan, perjuangkan nasib rakyat. Dan kita akan terus bersuara. Aisina ke, isu compound ke, macam-macam lagi.
Rakyat sengsara, rakyat merana. Moratorium sampai hari ini. Sampai hari ini tak selesai. Kan? Ni yang YB selalu sebut tentang komputer. Komputer, okey. Yang ni saya kena cerita. Saya buka Saya kena topik baru cerita. boleh? Saya kena cerita. Ini topik baru dah ni. Kan? Tapi saya bagi ruang ringkas. Semalam ahli-ahli parlimen mendapat satu taklimat daripada pihak khazanah. Ya. Khazanah memaklumkan daripada 150 juta yang ditarget, setakat ini 130 juta telah dapat dikumpulkan daripada GLC dan daripada 150,000 tab ke laptop ke yang mereka target, mereka cuma setakat ini telah berjaya mendapatkan lebih kurang 50,000 setakat ini. Dan dah masuk bulan April lah ni. Kan? Hari itu bulan November, 6 hari bulan November disebut waktu itu. Februari dapat. Februari dapat. Dah masuk Mac dah. Dan Baru dapat 50,000. dan budak-budak yang ditargetnya tu dah nak masuk sekolah balik dah. Jadi apa guna disediakan laptop kan? Jadi saya rasa inilah masalah-masalah ni. Compound ke, laptop ke, ICNA ke, moratorium ke. Itu penting moratorium. Inilah sebabnya yang saya sebut tadi 43.3 jemaah menteri bertanggungjawab kepada parlimen. Maka parlimen mesti bersidang. Perlu. Dan yang saya paling tak faham, kenapa sampai hari ini Tan Sri Muhyiddin sepatah pun tak menyentuh titah nasihat Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong pada 24 Februari 2021 yang mana tuanku memberi titah nasihat parlimen boleh bersidang sewaktu darurat berkuat kuasa. Langsung sepatah pun. Yang respon Menteri Undang-Undang dia kata dari segi Menteri Undang-Undang. data, dari segi saiz, dia orang tua. umur. Sebab Bukan ni dia ketua majlis. tahun lepas satu kes COVID pun tak ada dekat parlimen. Satu kes COVID. Saya menunggu yang hormat di parlimen. Kalau yang hormat tak bercakap nanti hormat lumat saya. So, okay Baby. Baik. Terima kasih banyak. Jadi, untuk kita bercerita tentang tajuk ini, PH UMNO bersediakah ke medan juang, ramai juga yang sedang menyaksikan bukan hanya daripada keadilan Pakatan Harapan, tetapi yang saya dapat maklum, ramai juga daripada kawan-kawan daripada UMNO yang sedang menyaksikan siri pada malam ini. Jadi, kita ada buat satu undian. Kalau kita boleh lihat keputusannya, adakah UMNO dan PH perlu membentuk kerjasama politik? Ni campuran undian daripada yang menonton. 54% sengit nampaknya bersetuju UMNO dan PH perlu membentuk kerjasama, 46% tidak di Facebook. Manakala di Twitter 61% bersetuju, manakala 39% menolak. Kalau kita lihat dari sisi Facebook ni mungkin orang-orang yang agak formal, agak berusia dan sebagainya. Kalau Twitter mungkin orang muda. Kedua-duanya bersetuju. Jadi itu yang akan diangkat lagi untuk siri-siri perbincangan yang seterusnya. Banyak isu rakyat berlega di sekeliling kita yang perlu diambil berat oleh rakyat supaya undi anda sentiasa bernilai, sentiasa diambil kira sewaktu pilihan raya nanti dalam kita mengembalikan suatu Malaysia yang lebih baik, yang lebih integriti bersama wakil-wakil rakyat yang terbaik pada ketika itu. Sekian saya akhiri. Saya Omar Muhtar Imanab. Mohon maaf sebarang kekurangan kekhilafan sepanjang mengenalikan sesi pada malam ini. Kita berjumpa lagi pada minggu hadapan untuk siri yang berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.